Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberikan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, sahabat-sahabat daripada Facebook, daripada Zoom, daripada IG. Malam ini kita bertemu kembali untuk meneruskan sesi tadabbur suratul Baqarah, dan alhamdulillah kita juga dengar ramai juga daripada sahabat-sahabat kita yang telah pergi menunaikan haji di Baitullah hari ini, semalam dan juga sebelum ini. Ini satu berita yang baik, dan kita mengucapkan semoga Allah menerima segala amal saleh dan juga haji semua, mendapat haji yang mabrur dan ganjaran-ganjaran Allah yang besar bagi mereka yang mendapat haji yang mabrur. Pada minggu yang lepas kita dah sentuh sedikit tentang ayat yang berkaitan dengan haji, iaitu ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birr bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung kembali pada ayat yang ke-190, yang mana dia akan menyentuh tentang al-jihadu fi sabilillah. Dan kemudian nanti berselang beberapa ayat pada muka surat yang sebelah, kita akan kembali menyentuh ayat-ayat yang berkaitan dengan haji. Jadi ayat 190, Allah Azza wa Jal berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini satu ayat yang pertama dia nak start tentang al-jihadu fi sabilillah. Jihad untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala satu perkara yang dituntut di dalam Islam. Malah jihad juga antara ibadah yang paling disukai oleh Allah, yang paling hampir ataupun yang paling tinggi martabatnya di sisi agama. Jihad, kalau kita lihat daripada sudut bahasa, dia akan merujuk kepada maksud bersusah payah, susah, sukar. Asal kepada jihad, jahada, yakni al-masyaqqah. Al-masyaqqah yakni kesusahan. Kalau kita kata jahadtu jahdan, maksudnya kita kata aku telah menempuh kesusahan. Tapi bila kita sebut tentang jihad daripada sudut syarak, daripada sudut agama, ia bermaksud kesukaran ataupun usaha yang kita lakukan untuk memerangi orang-orang kufar yang menentang Islam. Jadi topik yang berkaitan dengan jihad, dia ada satu perkara yang besar impaknya. Daripada zaman para salafus salih dulu pun, para ulama telah membicarakan tentang jihad, menulis banyak kitab-kitab berkaitan dengan jihad. Abdullah bin Mubarak meninggal tahun 181 Hijrah pun telah menulis kitab mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad. Pada hari ini juga jihad ini menjadi satu kalimah yang sangat sensitif. Sampaikan ada sebahagian yang takut untuk menyentuh perkataan ini kerana ia sering kali ditempel dengan ekstremisme ataupun keganasan terorisme. Dan ia juga mudah untuk disalahguna, tetapi pada masa yang sama tak boleh untuk kita langsung kita tidak menyentuh tentang kalimah jihad. Sebab jihad ini akan berterusan sehingga ke hari ataupun ke hari kiamat kelak. Cuma
kalau kita rujuk kepada sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memerintahkan kepada umat para sahabat ketika itu untuk berjihad pada awal fasa Islam. Ini sebahagian daripada rahmat Allah juga. Jihad hanya disyariatkan selepas daripada penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke Madinah. Sebab ketika awal fasa Islam, jihad ataupun jihadlah tak sesuai untuk dilaksanakan disebabkan orang Islam ketika itu masih lagi dalam keadaan sedikit dan lemah. Tetapi bila mana orang Islam telah berhijrah ke Madinah, mereka sudah ada pusat, mereka sudah ada kekuatan, mereka sudah ada strategi, maka Allah telah mensyariatkan jihad. Dalam suratul Hajj, Allah Azza wa Jalla sebut, "Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu." Ini adalah ayat yang pertama sekali yang diturunkan tentang jihad. Allah telah mengizinkan kepada orang-orang yang dizalimi ataupun diperangi itu, iaitu orang-orang Islam yang diperangi secara zalim itu, untuk balas semula. Selama ni kamu wahai umat Islam dibuli, kamu diseksa, ditangkap, hidup dalam ketakutan, dirampas hartanya, dihalau keluar, sampailah kamu terpaksa berhijrah ke bumi Madinah, sebelum itu ke bumi Habsyah. Maka kini aku izinkan kamu untuk memerangi mereka. Maka dalam ayat yang kita nak bicarakan ini mengandungi beberapa kaedah ataupun undang-undang peperangan di dalam Islam. Seperti mana yang kita semua tahu, Al-Quran ini dan hadis Nabi SAW mesti kena saling melengkapi. Undang-undang Islam itu tidak mencukupi dengan apa yang ada dalam Quran semata-mata, tapi perlu dirujuk kepada hadis Nabi yang memperincikan secara lebih luas. Misal kata kita tengok dalam ayat yang ke-190 ini, Allah Azza wa Jalla firman, "Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Perangilah di jalan Allah itu. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu sebagaimana sebelum ini kamu telah diperangi. Yang mana ayat ini merupakan satu ayat galakan kepada umat Islam yang ditindas untuk bangkit menegakkan agama mereka dan memerangi semula mereka-mereka yang berniat jahat kepada kamu. Sebagaimana dalam surah At-Taubah, Allah kata, "Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah." Perangilah orang musyrikin itu sebagaimana mereka menyerang kamu, memerangi kamu. Tetapi dalam kita berperang, Islam bukan hanya kata berperang. Kalaulah diitlakkan arahan untuk berperang, maka kita pun tahu peperangan ini dia tak ada siapa nak peperangan sebenarnya. Bukan itu yang Islam galakkan, bukan itu yang Islam tuntut. Sebab peperangan ini akan mengorbankan terlalu banyak nyawa. Termasuk nyawa-nyawa orang yang tak bersalah. Membawa kemusnahan yang luar biasa ekonominya. Kita tengok sekarang, perang kecil yang berlaku di Ukraine itu sahaja, Ukraine dengan Rusia itu sahaja telah membawa implikasi di seluruh dunia, berlaku inflasi. Kita at least di Malaysia ni masih lagi dalam sekitar 2.8% peningkatan inflasi itu. Dijangka akan bermain sekitar 3.2. Still okey lah di bawah 5%. Walaupun itu pun kita tengok rakyat telah bersuara, ada yang telah terkesan. Tapi kita bayangkan contoh di Turki yang dah meningkat inflasinya 70%. Kita tengok di Eropah yang mana telah meningkat sampai ke 10%, ada yang sampai ke 50%. Ini semua kesan
antara kesan besar daripada peperangan yang berlaku. Bukan Islam nak galakkan kita menumpahkan darah. Sebab itulah di dalam Islam dia ada undang-undang, dia ada rule. Kalau kita terpaksa berperang, kalau kita terkecimpung dalam peperangan, ada batas-batas dia. Maka Allah kata wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Bila kamu berperang untuk menegakkan agama Allah, maka kamu kena tahu kamu punya skop peperangan kamu. Jangan jadikan dia sebagai medan untuk kamu melempiaskan dendam, permusuhan, kamu melampaui batas. Allah tak suka orang-orang yang melampaui batas. Termasuk melampaui batas ni, bila mana kita melanggar perintah-perintah ataupun larangan Allah dalam peperangan. Contohnya, kita menipu harta rampasan perang. Kita merosakkan dengan sengaja mayat-mayat pihak musuh. Ataupun membunuh para wanita, kanak-kanak, orang-orang tua, orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Ataupun membawa kemusnahan dengan sengaja kepada alam sekitar, sengaja bakar pokok, sengaja membunuh haiwan-haiwan, semua ni tanpa ada justifikasi ataupun maslahat. Ataupun dalam istilah zaman kita ni, kita panggil apa? Civilian target, ataupun yang mana damage itu berlaku pada civilian, berlaku pada orang-orang yang tak ada kaitan dengan peperangan. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW naha an qatlin nisa'i was sibyan. Nabi larang daripada kita bunuh orang perempuan dan juga kanak-kanak. Maksudnya orang perempuan yang tak terlibat dalam peperangan lah. Tetapi sekiranya perempuan itu menjadi tentera yang berperang, yang menyerang, maka di situ dia termasuk dalam hukum orang yang diperangi. Ada juga dalam hadis riwayat Muslim daripada Buraidah radhiyallahu an, Nabi dia kata, Nabi SAW sebelum dia utuskan batalion dia untuk pergi berperang, Nabi akan pesan kepada dia punya general. Pertama sekali Nabi akan suruh pesan kat dia supaya bertakwa kepada Allah, bertakwa, jaga orang-orang Islam ni semua dengan baik. Kemudian Nabi SAW kata, Ughzu bismillahi fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wala taghullu wala taghdiru wala tumathilu wala taqtulu walida. Nabi kata, ughzu bismillah fi sabilillah, pergilah berperang dengan nama Allah, di jalan Allah. Nabi ingatkan, ingat Allah dalam peperangan. Kamu akan berbunuhan, kamu akan akan melakukan kerosakan sebab peperangan ini. Tapi ingat Allah, sebab kamu lakukan ini semua di jalan Allah, bukan kerana kamu berdendam, bukan kerana kamu nak buat kerosakan. Qatilu man kafara billah, perangilah orang yang menentang Allah. Ughzu, berperanglah, wala taghullu, janganlah kamu culas, kamu tipu. Zaman dulu ni kalau ada rampasan perang ni, kadang-kadang depa ni ada juga orang-orang yang munafik ni, dia akan tipu harta rampasan. Dia akan curi lebih, dia akan ambil bahagian lebih, disorok dan sebagainya. Wala taghdiru, maksudnya janganlah kamu lari. Wala tumathilu, janganlah kamu merosakkan mayat-mayat tentera-tentera musuh itu dengan sengaja. Kita tengok orang tu dah mati, kita datang, kita geram, kita potong telinga dia, kita tembak, jangan seksa dia lagi lah. Nak bunuh, tapi jangan merosakkan, jangan seksa lebih-lebih. Saya dulu pernah lah tengok ada zaman orang duk berperang kan, ada klip yang orang tengok macam mana masa di Syria dulu, dahsyat macam mana siksaan mereka, macam mana mereka hancurkan mayat-mayat.
tentera-tentera Bashar ni. Tak sanggup nak tengok. Kemudian Nabi kata, wala taqtulu walida. Janganlah kamu membunuh anak-anak, kanak-kanak kecil. Sebab berperang ni bukan untuk kita nak membunuh, bukan sebab kita dahagakan darah. Hanya sekadar part yang mana kamu boleh mendapatkan hak kamu untuk menegakkan agama Allah, supaya kamu umat Islam tidak ditindas dan tidak dizalimi. Itu sahaja. Bukan kerana kita nak mencari pasal ataupun nak orang kata Islam ini disebarkan dengan mata pedang. Tidak sama sekali. Tak ada. Even kalau kita tengok agama Islam, tengok Indonesia, negara Islam yang paling besar, ratus juta rakyat beragama Islam. Adakah Islam masuk ke negara tersebut dengan peperangan? Tak ada. Tapi masuk dengan akhlak, dakwah daripada peniaga-peniaga Arab yang datang ke sana. Islam dikembangkan. Termasuk juga di Malaysia, di tempat-tempat lain. Bukan tak berlaku. Tetapi apa yang berlaku, keganasan dan sebagainya, itu bukan atas Islam. Ada yang menyeleweng, ada yang melampaui batas, dan itu tidak termasuk dalam apa yang Islam perintahkan. Kemudian dalam ayat 191 Allah Azza wa Jalla berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Perangilah mereka, ataupun bila kamu nampak orang-orang yang jahat ni, nampak orang macam Abu Jahal, nampak macam Abu Lahab sebelum ini, bunuhlah mereka di mana kamu dapati dia. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Keluarkan mereka daripada rumah-rumah mereka sebagaimana mereka telah mengeluarkan kamu daripada rumah-rumah kamu. Dulu orang-orang macam Abu Jahal, orang jahat ni dulu, mereka ini telah memaksa orang-orang Islam kehilangan tempat tinggal, terpaksa berhijrah jauh. Maka jika kepala-kepala ini kamu jumpa, kill them all. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu, ni kita akan explain. Ashaddu minal qatl. Fitnah di sini bukan seperti mana yang ramai orang-orang Melayu kita duk faham. Bukan maksud di fitnah ni kita kata atau kita tuduh apa yang orang tu tak buat atau apa yang orang tu tak kata. Bukan. Bukan fitnah di sini tuhmah, bukan. Sebab dalam bahasa Arab, fitnah ini adalah satu ujian, musibah yang menimpa. Dan biasanya musibah itu banyak dikaitkan dengan agama dan nyawa. Peperangan termasuk di dalam fitnah. Agama ditindas termasuk dalam fitnah. Jadi Allah kata fitnah, ujian yang telah menimpa kamu, wahai sahabat-sahabat Nabi, ketika mana mereka menyeksa kamu, ketika mana mereka telah mengeluarkan kamu daripada negeri kamu, supaya kamu murtad, kamu keluar daripada agama kamu. Itu fitnah. Dan itu lebih dahsyat, asyad, lebih dahsyat daripada membunuh. So jangan salah gunakan ayat orang kita ni bila orang fitnah kita, fitnah tu lebih teruk daripada bunuh. Jangan, itu salah. Salah konteks. Yang lebih dahsyat daripada bunuh ni antara dosa yang paling besar dalam Islam lah. Antara 10 dosa besar yang Nabi SAW sebut. Dosa yang
hampir sama tinggi dengan syirik. Dosa yang menyebabkan seseorang itu jika membunuh dengan sengaja mencukupi syarat-syaratnya, maka dia akan dilaksanakan bunuh balas ataupun qisas. Maka lebih dahsyat daripada bunuh ini, fitnah agama yang menimpa kamu. Kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, kehilangan kebebasan untuk kamu beragama, itu lebih dahsyat, lebih teruk daripada sekadar berperang ini. Ayat ini nak ingatkan kepada orang Islam apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin sebelum ini, yang telah menzalimi ketika mana kamu berada di Mekah, supaya orang-orang Islam bersemangat untuk berperang, menentang orang-orang musyrikin yang dulunya nampak gagah perkasa. Peperangan ini adalah antara orang Islam dan orang musyrikin Mekah. Ini perang yang pertama berlaku dalam Islam, yakni perang Badar. Perang besar yang pertama berlaku. Kemudian Islam memerintahkan kepada Islam memerintahkan kepada umat dia untuk menjaga kehormatan tanah suci Mekah. Tak boleh pergi berperang dekat Mekah kecuali jika perlu, kecuali nak mempertahankan. Dan kemudian ayat ini mengecualikan ataupun memberikan satu spesifikasi yang mana Allah kata waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Ya Allah kata perangilah mereka di mana-mana yang kamu temui, di mana yang kamu jumpa. Tetapi Allah kecualikan wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih. Janganlah kamu bunuh mereka di Masjidil Haram kecualilah kamu diserang di situ. Kerana kehormatan tanah suci haram yang perlu kita pelihara. Ini disokong oleh hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Inna hadha baladun harramallahu yawma khalaqas samawati wal ard wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah wa innahu la yahillul qitalu fihi li ahadin qabli wa lam yuhilla li illa sa'atan minan nahar. Ini adalah tempat haram, tempatnya Allah telah haramkan atau jaga kehormatannya sejak daripada Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dia adalah tempat yang terhormat, yang haram diperangi sampailah ke hari kiamat. Sebelum aku pun tak ada siapa yang dibenarkan untuk berperang di sini. Tetapi Allah kata fa in qataluukum faqtuluukum, sekiranya mereka yang mencabuli kehormatan tanah suci haram itu, Baitullah, Masjidil Haram, maka fight them back. Lawan mereka balik. Seperti mana pembukaan kota Mekah, ada sahabat-sahabat yang terpaksa berperang di dalam Mekah ketika mana diserang oleh beberapa pasukan musyrikin Mekah ketika itu. If it necessary, then so be it. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Apa yang kamu perangi mereka ini adalah balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap orang beriman sebelum ini. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Namun sekiranya mereka berhenti, mereka tidak memusuhi kamu, dia orang stop daripada menyerang kamu, menzalimi kamu, berbuat jahat pada kamu, maka leave them.
in peace. Peperangan dalam Islam, dia adalah sekadar wasilah. Dia bukan ghayah, bukan satu kemuncak. Bukan objektif utama itu peperangan. Tetapi ia hanyalah satu wasilah, digunakan sekiranya perlu. Tetapi Islam adalah agama yang salam, agama yang sejahtera. Macam mana Allah kata dalam suratul Anfal, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalaulah orang-orang ni nak berdamai dengan kamu, nak ketenangan, nak berperang, keamanan dengan kamu, go for it. Jangan pergi nak orang nak berdamai pun kita nak berperang. Kemudian ayat-ayat yang seterusnya, Allah memerintahkan supaya orang-orang Islam ini berterusan untuk menentang orang-orang kafir yang memerangi mereka. Selagi mana mereka itu ada duri-duri yang akan menyucuk umat Islam, yang mampu untuk nak berbuat fitnah kepada orang Islam, menghalang agama Allah ini. Dan itulah sifat kita di dunia ini. Dia adalah umpama kehidupannya adalah umpama peperangan di antara hak dan yang batil. Manusia ini akan sering berperang, kalau tidak dengan musuh-musuh di luar sana, dia akan berperang dengan dirinya, hawa nafsunya, dengan syaitan. Semuanya adalah untuk membezakan di antara yang hak dan yang batil. Maka dalam ayat 193 Allah sebut, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, yakni perangilah orang-orang kufar sehingga tidak tinggal lagi pada mereka itu kekuatan yang mampu untuk mereka kucar-kacirkan agama Islam ini ataupun umatnya, menimbulkan fitnah. Maka Allah perintahkan umat Islam untuk memerangi mereka ini sehinggalah fitnah-fitnah itu terpadam. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan bila mana fitnah itu telah terpadam, maka Islam itu akan bersinar dan terzahir. Tunduk, patuh, penyerahan diri kepada agama Allah, kepada hukum-hukum Allah. Sama ada dengan masuk ke dalam agama Allah ini, ataupun reda dengan hukum hakamnya. Reda untuk hidup bersama dengan orang-orang Islam di dalam samahatul Islam. Bukanlah peperangan ini tujuan dia adalah untuk memaksa orang-orang bukan Islam supaya masuk Islam. Nanti kita bila masuk dalam ayat 256 nanti kita akan bicara ayat la ikraha fid din. Tiada paksaan di dalam agama. Tetapi bila Allah kata dalam ayat ni wa yakunad dinu lillah, supaya agama itu menjadi milik Allah, maksudnya supaya agama Allah inilah yang menjadi yang zahir, yang tinggi. Agama Allah ini ditegakkan. Sampailah kita orang Islam ni tak takut, tak malu nak mengaku sebagai Muslim. Kita bangga bila kita kata kita orang Islam. Kita tak ada takut-takut, kita tak ada malu-malu. Abdullah bin Umar, ketika berlakunya khilaf antara sahabat selepas daripada kesyahidan Khalifatul Uthman yang dibunuh, Abdullah bin Umar i'tazal, ataupun Abdullah bin Umar ni dimenjauhkan diri. Dia tak join khilaf-khilaf ataupun isu-isu panas yang terjadi di kalangan sahabat.
Abdullah diambil pendekatan bertawakuf. Leave me alone. Ini menunjukkan tak semestinya kita ni, pendakwah-pendakwah ni, para agamawan ke ataupun netizen semua, mesti nak terperangkap dalam isu-isu kontroversi ataupun mesti kena nak sentiasa panas-panas, berperang, bergaduh, berdebat sepanjang masa. Bukan. Ada juga sahabat seperti Abdullah bin Umar yang mengambil pendekatan untuk menghindarkan diri dia daripada apa yang terjadi. Disebabkan fitnah yang terjadi begitu dahsyat ketika itu. Perpecah umat Islam. Pertumpahan darah berlaku. Sampailah ada seorang lelaki datang bertemu dengan Ibnu Umar, dia kata, "Ya Abu Abdurrahman." Wahai Abu Abdurrahman, apa sal kamu ni? Aku nampak duk haji, duk selalu, duk buat umrah selalu. Tetapi kamu tidak berjihad fi sabilillah. Maksud jihad di sini, dia kata kamu tak join peperangan yang terjadi di antara sahabat. Kita pun tahu ada berlaku antara Ali bin Abi Talib dan juga Aisyah radhiyallahu anha dalam peperangan Jamal. Kemudian berlaku peperangan Siffin di antara pihak Khalifah Ali dan juga Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi lelaki itu dicakap dekat Ibnu Umar, "Tidakkah kamu tahu tentang ganjaran berjihad?" Maka Ibnu Umar dijawab, "Ya ibn akhi, bunyal Islamu ala khams." Islam itu ditegakkan, dibina di atas 5 perkara. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat dan melaksanakan haji. Tidakkah kamu mendengar apa yang Allah sebut dalam Quran, waqatiluhum hatta la takuna fitnah? Allah cakap dalam Quran, perangilah mereka sehingga tidak berlakunya fitnah. Dan itu telah kami para sahabat lakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan baginda. Ketika itu Islam kecil, sedikit. Seseorang itu diuji agamanya. Sama ada mereka dibunuh ataupun mereka diazab. Sampailah Islam itu berkembang luas, tidak timbul lagi fitnah. Maka cukuplah. Maksudnya, kami dulu dah padamkan fitnah. This one I'm not going to join it. Fa in intahu, kalaulah orang-orang kufar itu berhenti daripada penentangan mereka ataupun mereka tidak lagi kufur kepada Allah, fala udwana illa 'ala zalimin. Maka janganlah memusuhi mereka kecuali mereka itu orang yang zalim, ataupun kalau kamu tetap juga melampaui batas tersebut, kamu adalah orang-orang zalim. Kemudian ayat 194 Allah Azza wa Jal sebut lagi asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kalaulah mereka itu memusuhi kamu pada bulan-bulan haram, maka balas balik, perangilah mereka semula. Macam mana yang kita sebut dalam ayat tadi, wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Tadi tempat, kamu jangan berperang pada di Masjidil Haram melainkan kalau mereka menyerang kamu di situ. Begitu juga dalam bulan-bulan haram, janganlah kamu berperang di dalam bulan-bulan haram itu kecuali mereka memerangi kamu. Wal hurumatu qisas, dan ada balasnya kepada orang-orang yang mencabuli kehormatan itu. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum.
Kalaulah ada orang yang melancarkan permusuhannya kepada kamu, maka balaslah kembali permusuhan itu yang seumpama. Macam mana yang Allah sebut kaedah di dalam surah Asy-Syura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ganjaran bagi orang yang melakukan kejahatan itu dibalas balik dengan kejahatan yang sepertinya. Wattaqullah. Tetapi dalam kamu nak membalas itu, ingat Allah, takwa kepada Allah. Berhenti kat mana yang mana Allah telah bataskan. Jangan mencabuli hukum hakam syariat ketika mana kita sedang berjihad fi sabilillah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah ingatkan, ingat Allah itu bersama dan orang yang bertakwa. Orang Allah akan membantu, Allah akan sentiasa menolong. Kerana takwa itu boleh mengundang bantuan pertolongan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Maka orang Islam dalam apa juga yang dilakukan, takwa. Kerana di dalam peperangan ini akan berlaku pertumbuhan nyawa, darah. Dalam peperangan ini perlu pengorbanan harta, jiwa, kudrat yang sangat besar. Maka di semua ini perlukan kepada takwa. Dan Allah kata kemudian ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah ataupun berbelanjalah di jalan Allah. Jalan Allah apa sahaja, sama ada ia melibatkan peperangan fi sabilillah ataupun menyebarkan, menegakkan, mengembangkan agama Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Kebinasaan dalam ayat ini merujuk kepada, sebab dia tadi kita kata ayat ni wa anfiqu fi sabilillah, berkaitan dengan infak. Dan Allah kata janganlah kamu campakkan dalam diri kamu dalam kebinasaan. Maksudnya kebinasaan kat sini adalah bakhil. Sikap yang sukar untuk mengeluarkan sesuatu itu di dalam pada jalan agama Allah. So itu akan menyebabkan kamu ni lemah. Agama kamu jatuh. Umat menjadi susah. Agama kamu dijajah. Maka kamu akan musnah. Itu juga sebahagian daripada maksud ayat. Ada juga maksud ayat ini juga, janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan dengan membazir, membelanjakan secara berlebih-lebihan harta-hartamu di luar daripada apa yang sepatutnya. Itu pun boleh. Ataupun maksud dia, janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan dengan meninggalkan jihad ataupun tanpa melakukan sebarang persediaan. Kerana ummah yang meninggalkan jihad, ummah yang tidak bersedia menghadapi musuh-musuh Islam, maka mereka hakikatnya telah mendedahkan diri mereka kepada lembah kebinasaan. Ini yang terjadi berumat Islam pada hari ini. Tetapi ada riwayat daripada hadis Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, menerusi hadis Hudzaifah yang menafsirkan ayat ni, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, bermaksud yang kita kata yang dua yang pertama tadi. Yang khususnya yang pertama iaitu berkaitan dengan nafkah ataupun infak, derma di jalan Allah. Jangan bakhil. Itu ada dalam hadis Hudzaifah dalam riwayat Al-Bukhari. Tapi ada juga satu riwayat yang lain, ada diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, tentang Abu Ayyub Al-Ansari.
Masa tu para sahabat ni ada yang tengah berperang di Konstantinia. Masa tu nak lawan dengan tentera Rom yang sangat besar. Maka ada seorang lelaki datang daripada orang Islam, dia rempuh masuk untuk nak buka jalan. Maka orang pun bila dia kembali balik, orang jerit kat dia, "Subhanallah, kamu telah mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan." Maka Abu Ayyub dia kata, "Ayuhan nas, wahai manusia, kamu telah mentakwilkan ayat ini dengan takwilan sebegini. Sebenarnya ayat ini diturunkan pada kalangan kami orang Ansar. Bila mana Allah telah muliakan agama ini, telah ramaikan penolong agamanya, kami berkata sesama kami, banyak dah harta-harta kita yang habis. Mungkin lepas ini kita ambil spend some time untuk nak kumpul balik, cover balik apa yang hilang." Maka Allah turunkan ayat ni. Maksudnya Allah nak kata, harta kamu yang habis ni tidak sia-sia. Dan janganlah kamu tercampak dalam kebinasaan bila mana kamu berkira-kira untuk agama Allah. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Walaupun masa kita berperang pun berbuat baiklah. Berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian akan masuk kepada ayat yang berkaitan dengan hukum haji dan umrah. Kaitan dia adalah bila mana nak cerita tentang ayat yang berikut, nak cerita tentang ada juga condition-condition yang ketika mana kamu melakukan haji dan umrah, kamu akan terperangkap di dalam ujian-ujian peperangan ni. Kamu akan ada sekatan. Ini sebelum nak masuk kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan haji secara lebih meluas. Haji rukun kelima Islam. Yang mana haji ini adalah ujian yang merangkumi segenap ujian-ujian Islam, agama Islam ataupun rukun Islam yang lain. Dia menuntut keyakinan, seperti mana keyakinan kita ketika mengucapkan kalimah syahadatain. Dia menuntut kita amalan fizikal seperti salat, malah haji punya amalan fizikal pun lebih dahsyat. Dia menuntut kita punya ujian menahan diri seperti puasa. Di dalam haji juga ada pantang larang ketika kita sedang melakukan haji, kena menahan diri. Dia menuntut kita untuk menempuhi ujian mengeluarkan harta seperti mana kita berzakat. Maka haji ini di satu ujian yang luas, yang merangkumi ujian-ujian rukun Islam yang 5 itu. Maka Allah menceritakan tentang haji ini di dalam ayat-ayat Quran. Antaranya ayat 196 ini, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji kamu ataupun umrah kamu kerana Allah selepas kamu memenuhi syarat-syarat dengan ataupun kesempurnaan itu dengan memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi sunnah-sunnahnya. Fa in uhsirtum, kalaulah kamu terperangkap, kamu tak dapat nak sempurnakan ibadah haji ataupun umrah kamu dengan ada apa-apa halangan, seperti mana yang pernah berlaku ketika umrah Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah ya. Nabi SAW nak pergi umrah, tak mampu nak sempurnakan sebab kena halang dengan orang-orang musyrikin. Maka cukuplah kamu untuk menyembelih al-hadi. Tapi kemudian ada dalam hadis Nabi SAW bagi syarat. Kalau kata kita sempat ishtiratun niyah, maksudnya kita letak syarat kita masa kita niat tu, kita kata masa kita labbaik Allah tu kan, kita niat nak melakukan ibadah tu, dan kemudian kita kata famahalli haitsu habastani. Maksudnya kalau kata kat mana kita terperangkap, yang mana kita tak boleh tertahan, tak boleh nak sempurnakan, maka di situlah tempat kita. So siapa yang mensyaratkan pada ketika dia niat melakukan umrah ataupun haji dan dia tak dapat sempurnakan, maka dia boleh balik. Fala alaihi syai'. Dia tak ada apa-apa yang dikenakan kepada dia. Wala tahliqu ru'usakum. Janganlah kamu cukur serta-merta kamu punya kepala. Maksudnya masa kita ihram, Allah tegah kita daripada nak potong rambut ataupun cukur rambut. Itu antara pantang larang ihram, mahdhuratul ihram. Tapi kalau kita garu-garu gatal, terjatuh rambut, tak ada apa-apa. Itu bukan dikira mencukur ataupun kita menggunting rambut dengan sengaja. Tapi dengan kadar berlebihan lah, janganlah macam sengaja macam nak cabut rambut tu kalau gatal. Kalau kita kata sikit, oh tiba-tiba ada rambut. Memang rambut kita akan gugur hari-hari. Dan mungkin kebetulan tempat tu tempat yang nak gugur dah rambut dia. Hatta yablughal hadiyu mahillah. Sampailah binatang hadi, binatang yang kamu akan bawa untuk nak disembelih ketika umrah ataupun haji ni, sampai ke tempat sembelihan dia, iaitu di Mekah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si. Siapa yang, maksudnya Allah nak kata tadi Allah dah larang kamu daripada untuk nak potong ataupun cukur rambut kamu. Ada orang ni sakit, kepala dia memang sangat-sangat gatal ke, ataupun ada masalah apa-apa yang perlu untuk dia cukur, atau kutu yang sangat banyak dia tak tahan, maka dia boleh cukur, tapi dia kena bayar fidyah. Fidyah dia apa? Siyamin, kita berpuasa selama 3 hari, au sadaqatin, ataupun kita bersedekah, memberi makan kepada 6 orang miskin. Untuk seorang miskin itu kadar setengah sa', maksudnya lebih kurang bagi makan biasalah. Au nusuk, ataupun sembelih. Dan ini pernah berlaku pada sahabat Nabi SAW, Ka'b bin Ujrah. Dia masa tu dia minta, dah katal sangat kepala dia. So Nabi kata, ihliq ra'sak, cukur kepala kamu, wasum thalathata ayyam, puasa 3 hari, au at'im sittata masakin, ataupun bagi 6 orang makan,
awin syah, ataupun kamu sembelih kambing. Pilihlah daripada riwayat Bukhari. So ayat ini juga antara ayat yang dijadikan dalil bahawa cukur ataupun potong rambut masa kita tengah berihram itu dilarang. Kemudian dalam ayat ini juga dibawa beberapa jenis bentuk umrah ataupun haji. Allah kata faiza amintum, kalau kamu dalam keadaan yang okey, tak ada siapa nak halang, tak ada siapa kamu nak sekat. Dulu saya masa pergi haji tu memang nasib-nasib juga. Kita masa zaman pelajar dulu, kita pergi tu tak ada permit. So pergi tu kena tahu orang yang driver tu kena cekak. Sometimes sampai 20 checkpoint. So kadang-kadang yang driver tu pun polis. Dibawa lalu di kautim dengan kawan dia ke, dia lari masuk ke jalan padang pasir, dia tahu kat mana ada roadblock tu semua. Tapi nasib lah, kita nak lepas tu entah lepas entah tidak. Memang belum tentu boleh lepas. Sekarang lebih ketat. Dulu ni kadang-kadang dia orang baik hati sikit lagi lah. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj, siapa yang bertamattu' haji ataupun yang haji yang tamattu' ni, ataupun selepas di settle daripada umrah, tahallul umrah, orang yang buat haji tamattu' ni, nanti kita akan explain, dia akan buat umrah dan juga haji bersama. Famastaisara minal hadi, maka dia perlu untuk nak menyembelih kambing. So maksudnya hadiu ni, al-hadi, sembelihan kambing ni, dia bukan denda, tapi dia adalah ekstra. Suatu some ulama bagi tahu, ulama khilaf, tapi ada some ulama dia bagi tahu tamattu' ni dia lebih afdal daripada haji yang lain. Contoh macam ifrad. Sebab apa? Dia ada 3 in 1. Dia ada umrah, dia ada haji berasingan, dan dia ada hadi, disembelih. Macam korban lah. So bila Allah kata famastaisara, maka ini menunjukkan tentang hukum hakam Islam yang meraihkan kemudahan untuk umat dia. So ada hukum bagi sesiapa yang tak mampu nak menyembelih, ya, sebab dia perlukan kepada kos nak sembelih pun, tak tahulah berapa kos sembelih sekarang ni kan. Mungkin dekat 1,000, mungkin lebih daripada 1,000. Faman lam yajid, siapa yang tak mampu untuk nak menyembelih seekor kambing, fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj, maka pada waktu-waktu haji itu dia kena puasa 3 hari, wa sab'atin idza raja'tum, dan juga 7 hari selepas kamu pulang. Dah settle haji itu 7 hari kamu puasa kat tempat kamu, iaitu puasa 10 hari. Tilka asyaratun kamilah, maka itu adalah 10 hari ibadah kamu berpuasa. Zalika, dan hukum tamattu' ini, liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Tamattu' ni adalah untuk orang yang tidak menetap ataupun tinggal di tanah haram. Wattaqullah, berpeganglah, bertakwalah kepada Allah, berpegang dengan segala pantang larang, undang-undang, syarat, rukun-rukun ni semua. Annallaha ma'al muttaqin. Takwa ni, orang yang melakukan haji ni dia sedang melakukan satu amalan takwa. Maka kalau kita nak pertolongan daripada Allah, maka kita juga perlu menjaga ni semualah. Jangan sesekali kita mencabuli pantang larang ketika mana kita sedang melakukan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Buka muka surat sebelah ayat 197. Baik. Kebetulan juga ada orang bertanya. Kita jawablah beberapa soalan ni. Dan saya tengok ni ada juga soalan yang berkaitan dengan haji. Mungkin ada yang sedang menunaikan haji ataupun yang nak belajar pasal haji. So dia tanya,
dalam ayat yang seterusnya, ayat yang kita belum sentuh ni lagi lah, ayat insya-Allah ni next week lah kita sentuh. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Apakah maksud haji itu bulan-bulan yang diketahui? Baik. Pandangan yang sahih daripada pandangan para ulama, bulan-bulan haji ni yang disyariatkan untuk nak kita melakukan ataupun start dengan ihram menunaikan haji ni, yakni bulan Syawal, maksudnya bulan hari raya daripada Aidilfitri itulah, bulan Zulkaidah, dan 10 awal Zulhijjah. Ini pandangan Ibn Abbas, pandangan Ibn Umar dan lain-lain. Maka digalakkan bagi orang yang nak menunaikan haji untuk start ihram itu daripada bulan-bulan haji. Maknanya ni daripada seawal Syawal. Bukan tak boleh kalau kata dia nak pergi awal lagi, bulan Ramadan ke, bulan sebelum tu ke, boleh, tetapi dia tidak sebaik bulan-bulan haji inilah yang disebutkan dalam Quran ni. Ada yang tanya lagi, okey, ni ada satu soalan. Okey, ni soalan ni penting juga sebab ni soalan ni berkaitan dengan tahun ni kita nak. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, betul tak kalau hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumaat, dia dinamakan sebagai Haji Akbar? Betul ke ada orang bagi tahu dia bersamaan dengan 70 haji, orang yang melakukan haji dengan kena pada hari ini, maka dia dapat haji 70 kali? Ataupun adakah ada fadilat yang tertentu kalau hari Arafah ni bersama dengan hari Jumaat? Jawapan dia specifically tak adalah. Maksudnya kalau kita nak kata Haji Akbar ni bukan disebabkan Arafah tu pada hari Jumaat ataupun tak. Haji Akbar hari raya Aidul Adha tu adalah Haji Akbar, dikenali sebagai hari itu juga Yaumun Nahar, hari yang berlaku sembelihan. Sebab pada hari raya Aidil Adha ni untuk jemaah-jemaah haji ni mereka melakukan manasik, amalan-amalan haji yang besar, melontar, menyembelih, mencukur rambut, tawaf, sa'i, amalan-amalan yang nak mentahlulkan mereka. Dan tak ada satu pun hadis yang boleh dijadikan hujjah yang kuat yang menyatakan bahawa jika hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumaat, maka dia dapat pahala 70 haji ataupun 7 kali ganda haji ataupun seumpamanya. Tak sahih. Bahkan disebut oleh para ulama sebagai hadis yang batil, hadis yang tiada sanadnya, yang tak ada asalnya. Ada matan lah yang hadis yang popular lah orang nak sebut, afdalul ayyam yaum Arafah, sebaik-baik hari adalah hari Arafah kalau dia bertepatan sekali dengan hari Jumaat, wa huwa afdal min 70 hajjah fi ghairi Jumaah. Dia lebih baik daripada 70 kali orang yang menunaikan haji pada bukan hari Jumaat. Ini para ulama hukumkan dia sebagai hadis yang batil. Antaranya Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih. Adakah ada daripada Nabi SAW kelebihan-kelebihan tertentu, iaitu kelebihan haji pada hari Jumaat? Jawapannya adalah tidak. Tak ada warid daripada Nabi SAW tentang kelebihan khas jika hari Arafah itu bersejajaran dengan hari Arafah. Cuma para ulama mengatakan kebetulan yang sampai itu bersamaan itu dia ada kebaikan. Yang pertama, dia seperti mana haji Nabi SAW. Sebab ketika Nabi melakukan haji itu sekali itu, wukufnya Nabi SAW di Arafah itu pada hari Jumaat. So dia ada persamaan itu, ada kebaikan. Yang kedua, pada hari Jumaat dia ada satu saat yang mana seorang Muslim, ada detik seorang Muslim ni tak boleh lepaskan sebelum maghrib, yang mana itu antara saat yang paling mustajab kita berdoa.
Jadi hari Arafah adalah hari yang dituntut untuk nak kita banyak berdoa, kita berzikir kepada Allah. Maka ada saat-saat yang bersamaan itu diharapkan ada kebaikannya. Dan hari Arafah ni adalah umpama hari raya bagi orang Islam. Seorang yang melakukan haji, mereka berkumpul ramai-ramai tu. Kesemua jemaah haji mesti kena ada ke Arafah. Kalaulah mereka tak masuk ke Arafah, tak sahih dia punya haji. Dan hari Jumaat ni juga adalah hari raya umat Islam secara umumnya. Umat Islam juga, khususnya para lelaki ini, berkumpul di masjid-masjid untuk nak menunaikan salat hari raya. Maka jika bersamaan kedua hari raya ini, nampaklah comel ada kebaikan di situ. Tapi nak kata ada satu fadilat yang khusus, maka tak ada. Tak ada begitu. Alright. Kita tengok lagi ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Saya telah berniat untuk melakukan haji. Tapi soalannya, adakah wajib untuk saya menunaikan umrah dulu sebelum saya haji? Okay, dua soalan yang kemungkinan boleh difahami dengan dua maksud. Satu, adakah dia nak maksudkan umrah itu adalah umrah di dalam amalan haji? Ataupun umrah dibuat secara berasingan. Okay. Kalau dibuat secara berasingan, tak ada isu lah. Maksudnya boleh saja kita melakukan haji sebelum kita melakukan umrah, sebab haji itu rukun berbanding dengan umrah. Yang ada khilaf di kalangan ulama, ada yang kata dia satu sunnah, ada satu lagi kata wajib. Tapi kalau difahami kita membuat haji itu, tapi kita nak yang ini kita akan explainkan lah. Mungkin apa yang dimaksudkan haji tamattu' ataupun haji qiran. Sebab kita kena faham haji ini dia ada 3 jenis. Satu tamattu', satu qiran, satu ifrad. Haji tamattu' ni dia buat umrah dulu. Dia maksudnya kalau kata kita buat haji tahun ni, kita berihram dengan niat umrah dulu pada bulan-bulan haji. Daripada Syawal, Zulqaidah ataupun Zulhijjah. Lepas habis daripada kita umrah, kita masuk ihram untuk haji pada tahun yang sama. Maksudnya, kalaulah kita buat umrah bulan ni ke, bulan lepas ke, dan kemudian kita masuk kepada haji, maka itu boleh dikategorikan sebagai haji tamattu'. So dia cuma ada kena fidyah lah. Sebahagian para ulama menganggap ini adalah haji yang paling afdal sebab dia ada ekstra amalan, dia ada umrah yang berasingan, dia ada haji, dia ada kurban ataupun sembelihan kat situ. Kemudian kita ada haji qiran. Haji qiran yakni kita boleh berihram umrah dan haji together sekali dengan satu niat. Labbaik Allahumma labbaik Allahu hajjan wa umrah. Bila dia sekali, dia tak ada tahlul yang berasingan. So macam mana kita habis amalan haji itu, baru kita tahlul pada hari raya, lepas kita melontar ke, lepas kita cukur rambut ataupun potong rambut, barulah kita akan bertahlul. Okay. Kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i Safa Marwah, kemudian kita tahallul sempurna. Dia macam amalan ifrad juga, tetapi niat dia itu adalah adanya umrah digabungkan sekali dengan haji together. Yang ni kena fidyah. Macam mana haji tamattu'? Dia macam gabungan antara ifrad dan juga tamattu'. Dan juga ada haji ifrad. Yang ni simple, dia niat untuk haji alone, maintain dalam haji, dalam ihram kita, sampai settle. Yang ni tak ada fidyah, ni tak payah umrah. So haji ni, ifrad ni, kalau kita datang lewat, okey, senang. Tapi kalau datang awal, sebulan awal ke 2 minggu awal, penat. Sebab
kita kena maintain dalam ihram tu. Kita maintain, kena jaga pantang larang tu semua, kan, kena ada ihram ekstra. So ifrat ni sesuai kalau kita lambat datang. Kalau kita datang awal ni. So kita datang awal tu better kita buat tamattu'. Sebab kita pergi umrah dulu, kita settle, boleh pakai biasa semua. Nanti nak masuk haji, katakan esok ke, lusa ke, kita nak start balik haji, kita baru buat niat ihram yang baru. Right? Okay. Ada yang tanya lagi ni di IG, dia kata, saya nak berdoa masa hari Arafah. Saya nak berdoa ni masa hari Arafah, masa wukuf. Tahun ni kita berbeza. Di Saudi hari Jumaat, di Malaysia hari Sabtu. So, saya nak berdoa. Nak berdoa hari Jumaat ke hari Sabtu? So, let me tell you this. Pertama sekali, waktu yang mustajab untuk kita berdoa bukan hanya spesifik pada hari Arafah. Allah kurniakan kita waktu yang banyak. Saat yang mustajabah. Yang banyak kita dah tak ambil tahu, tapi kita nak ambil hari-hari yang mungkin very rare untuk kita. Antaranya 1/3 akhir malam. Right? 1/3 akhir malam sebelum subuh, itu masih mustajab kita berdoa. Hadis nuzul yang mana Allah bagi tahu, siapa yang berdoa aku akan mustajab, siapa yang minta ampun aku akan ampunkan. Kemudian Nabi SAW bagi tahu lagi, antara doa yang mustajab inda duburi kulli salah, di hujung salat kita. Sebelum kita bagi salam, lepas kita tahiyat, itu saat mustajabah. Rebut peluang tu. Dan juga kalau kata hari Jumaat, before maghrib itu, hujung-hujung hari itu saat mustajabah. Waktu yang mustajab juga. Boleh, doa je. Doa pada Allah hari Jumaat tu, hari Sabtu itu kita berdoa. Kalau nak puasa, puasalah hari Jumaat tu, puasalah hari Sabtu tu. Sebab apa? Dari segi hukum fiqh, kita kena ikut waktu tempatan. Cuma saya faham, macam mana fiqh sekalipun, ketenangan kita ni, bila melihat jemaah haji tu wukuf di Arafah, sedangkan Arafah kita esok, membuatkan kita rasa tak tenang. Tapi kalau niat kita nak berdoa, ketahuilah, Allah bagi kita waktu-waktu yang mustajab, yang tidak khusus kepada hari Arafah, yang tidak hanya khusus kepada jemaah haji yang tengah wukuf di Arafah. Kalau kita nak berpuasa, kita boleh berpuasa umumnya 10 ataupun pada awal Zulhijjah ini. Nabi daripada hari pertama sampai hari ke-9 digalakkan untuk kita berpuasa sunat. Tak ada masalah kita nak puasa pada hari Jumaat, tak ada masalah untuk nak kita berpuasa pada hari Sabtu. Dari segi fiqahnya kita berpuasa pada hari Sabtu mengikut tempat-tempatan. Tapi sekiranya hati kita ini hampir untuk bersama dengan wukufnya para hujjaj di Arafah, kita berpuasa pada hari Jumaat. Tak ada masalah. Umum puasa sunat yang digalakkan pada awal bulan Zulhijjah. Okay. Baik, sekadar itu sahaja dulu insya-Allah untuk kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung dengan ayat yang 197 pada minggu hadapan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Nanti ada satu soalan. Minta maaf saya jawab satu soalan ni. Dia kata, "Ustaz, kalau scammer tipu banyak orang, dia bertaubat, tapi dia tak bayar duit-duit tu balik, adakah taubat dia boleh diterima?" Okey. Pertama sekali saya jawab ringkas. Scammer yang dah tipu ramai orang, dia telah melibatkan hak dia dengan orang lain. Hak itu tidak akan gugur. Tidak akan gugur sampai hak itu dipulangkan kepada orang lain. Tetapi jika dia betul-betul telah bertaubat kepada Allah, dia betul-betul insaf dengan perbuatan dia, dia nak kembali kepada Allah, maka antara dia dengan Allah, Allah itu Maha penerima taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampun dengan segala dosa kita selagi kita tak mensyirikkan Allah. Dosa syirik je Allah tak ampunkan. Antara kita dengan Allah, Allah boleh ampunkan sekiranya kita ikhlas. Sekiranya betul-betul kita bertaubat nasuha. Tetapi tidak bererti dia menggugurkan hak kita dengan manusia yang lain. Hak harta wajib untuk nak kita kembalikan kepada orang lain. Sekiranya kita tidak mampu untuk nak mencari orang tersebut yang tak ada rekod, entah ada pergi mana, semampu yang mungkin kita cuba cari dan kita kembalikan, dan sekiranya ada juga bahagian tidak mampu kita kembalikan,
maka kita mesti kena sedekahkan perkara itu. Maksudnya jumlah itu kita kena sedekahkan fi sabilillah. Dan sekiranya ada orang yang datang untuk nak menuntut, maka wajib kita kembalikan kepada dia walaupun kita telah bersedekah jumlah tersebut. Kalau tidak, kita akan diqisas antara makhluk yang telah kita zalimi di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur kita Global Ihsan. Esok tim Global Ihsan ni akan pergi ke Baling di Kedah untuk nak membantu misi banjir di sana yang berlaku, dan boleh siapa yang nak mengeluarkan bantuan ataupun mengirimkan bantuan kepada Global Ihsan boleh berbuat demikian, dan kita doakan semoga semuanya selamat. Kita doakan juga para hujjaj kita dapat pergi dan kembali dengan selamat, dan saya doakan semua kita insya-Allah dalam rahmat Allah pada 10 hari yang terbaik ini, 10 hari Zulhijjah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.